الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم آمين. Alhamdulillah, sebelum ni kita telah baca tajuk mengenai adab-adab terhadap Al-Quran. Dan umum kita mengetahui bahawa sumber pertama dalam agama, hukum hakam, petunjuk adalah daripada Al-Quran. Kemudiannya tidak memadai dengan Al-Quran sahaja, mestilah kita mengikut kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Maka di sana adanya adab bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab yang seterusnya, adab yang ketiga, qala al-musannif hafizahullah taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain amin. Kata pengarang yakni Syekh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari hafizahullah taala, adab-adab bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau adab-adab terhadap Rasulullah, tanggungjawab kita terhadap Rasulullah, hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya kita tunaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan cahaya yang diutuskan, cahaya petunjuk yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi petunjuk kepada manusia dan mengeluarkan mereka daripada gelap jahiliyah, daripada kesesatan nafsu, daripada kegelapan nafsu kepada cahaya, kepada cahaya iman, kepada cahaya agama, kepada cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mesti melalui jalan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang nak kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah, taat Allah dan rahmat Allah, mesti dia lalu ikut pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh lalu melalui pintu lain. Tiada pintu lain melainkan melalui pintu yang ditunjukkan oleh Nabi, jalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi lah yang bawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dalam ayat Al-Quran sebut, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. In kuntum tuhibbuna, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kita nak, kalau kita cinta, kalau kita nak kepada cinta Allah Subhanahu wa taala, hendaklah Nabi sebut fattabi'uni, maka ikutlah aku. Ikut jalan Nabi, ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada semua perkara. Nabi tidak meninggalkan umatnya, tidak wafat Nabi melainkan setelah sempurnanya semua ajaran yang perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, daripada kecil hingga ke sebesar-besar perkara. Cuma kita mungkin tak nampak tu kerana kita tak jumpa cari. Maka kita tanya orang-orang hak tahu lah, orang-orang hak tahu apa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara sekian. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ni boleh diketahui, difahami melalui jalan para ulama, daripada salafus soleh hinggalah sampai kepada ulama yang berada di zaman kita ini. Maka Nabi sebut, ikutlah aku yuhibbukumullah. Bila kamu ikut aku, maka kamu akan dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar orang yang mengatakan fana dia kepada Allah, cinta dia kepada Allah,
tidak mengikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mesti ikut jalan Nabi, jalan syariat Nabi, jalan tasawuf Nabi, jalan tauhidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh fana dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi, puasa, sembahyang dan sebagainya. Maka ikutilah orang-orang yang bawa orang-orang ulama-ulama yang menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita dapat keluar daripada gelap kepada cahaya. Kita belajarlah kita tauhidnya, fiqhnya, tasawufnya yang wajib-wajib tersebut. Belajar tasawuf. Ambil jalan-jalan, ikut jalan-jalan yang boleh menyebabkan kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rahmat sekalian alam, rahmat sekalian alam. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Rahmat ni besarlah kefahamannya, besarlah maknanya. Bila adanya rahmat maka hilangnya nikmah, hilanglah segala kecelaruan, segala sedih dan gundah gulana bila dapat betul-betul rahmat. Maka Nabi SAW tu diutuskan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Sekalian alam ni ulama sebut, ulama syarahkan alam mana? Yang pertamanya alam kita lah, nampak ni zahir manusia ni. Lepas tu alam mana ni? Alam malakut, malaikat-malaikat pun. Maknanya dapat rahmat juga dengan mengutusan Nabi, dengan diutuskan Nabi SAW tu dapat rahmat alam malakut. Lagi alam dia alam ghaib, alam jin dan sebagainya, berbagai-bagai jenis alam-alam lain yang mungkin kita tak tahu. Kalau kita tahu, setakat kita tahu ni. Bahkan ada yang menyebutkan huruf-huruf Al-Quran tu ada alam dia sendiri. Wallahualam. Tak perlulah kita sibuk-sibukkan hingga terlalu. Tak, hingga lebih-lebih sibukkan kita ni dengan dunia, alam kita yang nampak pada mata ni, iaitu diri kita sendiri. Sibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni kurang dah. Kalau dulu-dulu tak dia ada benda ni, orang jenis masuk dalam rumah lama lah, bangunan lama, dia panggil benda Uncle Seekers. Nama dia tu Uncle Seekers. Dia cari benda-benda gitu. Dia pun rakang, dia tok orang seorang. Orang tu tepik kerana nampak benda tu ni. Mana pergi cari sungguh buat benda kok. Tak perlulah kita sibuk kepada alam-alam yang lain tersebut. Sibuklah dengan alam kita ni menuju Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kannya mari dak balik-balik susah hang itu pula tak. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana menyembah Tuhanmu secara zahir dan batin. Tak? Zahirnya sembahyang kita tu, ibadah-ibadah kita tu, dan secara zahirnya tu macam mana kita nak buat, nak sembah Allah Taala, nak taat kepada Allah Taala, Nabi lah yang tunjuk. Bahkan dalam ayat Al-Quran kebanyakan ayat yang menunjuk kepada ibadah-ibadah ni secara mujmal, secara umum. Tak? Apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, tak secara khusus, secara detail. Detail di mana? Nabi lah khabar, Nabi lah tunjuk guna-guna. Tak? Contoh paling jelas, paling penting ialah sembahyang kita lah. Sembahyang kita ada sebut berapa rakaat dalam Al-Quran secara detail. Subuh 2, zuhur 4, ada. Sebut wa aqimus salah wa atuz zakah, dirikanlah olehmu akan sembahyang, bayar dan tunaikanlah zakat. Mana detail zakat, detail sembahyang, rokok dulu ke sujud dulu, i'tidal tu melalui perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Maknanya benda kamu nak solat mengikut Al-Quran, tak jumpa. Lepas tu nak solat macam mana? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ajar kita macam mana nak ibadah dan juga perkara-perkara lain. Cuma dalam Al-Quran ada satu lah yang agak menarik, iaitu satu jenis ibadah yang wajib, hukum yang wajib semua orang buat, iaitu pada hukum miras, pada hukum harta pusaka.
yang ramai orang caduh. Sedangkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut jelas. Dalam surah An-Nisa kan 2-3 ayat tentang harta pusaka tu Allah Ta'ala sebut detail. Kalau sembahyang Allah Ta'ala dah sebut subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Tapi dalam bab harta tu Allah Ta'ala sebut bila mati hak ni maka baginya 1/5, 1/2, 2/3. Tak nak sebut terang dalam ayat-ayat tu. Kalau ada anak perempuan maka sekian. Pembahagian tu jelas. Tidak diserahkan untuk Rasulullah SAW untuk mendetailkan. Soalan ayatnya hak ni sangat penting. Dan hak sangat penting lah ramai orang kita lah langgar waliyazubillah min zalik. Jadi kalau jemaah sekalian, kalau ada lagi kita ni ada tak sesal lagi, cuba hati sesal. Bab tarekah ni daripada orang-orang atas pada kita yang telah pergi sebelum kita, tolong sesal. Sebab kalau dalam kau bawah kau berat out, kau pening, kau pecah banyak. Tanah sekeping. Tak. Kalau selapis pecah 3 dah 3 adik-beradik contoh. Kalau dok bagi juga pecah kau bawah pula kau ramai. Jadi kau pening, kau lama kau pening. Lagi selagi mana pening itu boleh hadap, dia hadap jabat tanah. Tak. Saya arwah ayah dak sedang sesar, pekat hak tu. Ayah meninggal, maknanya pekat tu dak sesar, pekat ayah dak sesar. Tak. Mak ada lagi usaha walaupun pening kena naik jabat tanah, kena cari gerang dengan anak beranak hak ada semua, kena bagu gerang, kena bayar mula cukar tanah hak lama-lama. Tak. Mak usaha. Kerana benda kalau dok selesai lagi pening. Sebab saya adik-beradik 9. Sepupu ada hak 12. Lepas tu hak seorang lagi seorang anak tunggal. Maknanya kalau dok selesai pekat hak ayah ni dengan adik-beradik ni, tak ada belaka dah adik-beradik ayah. Jadi bawah ni apa orang pula nak kena bagi. Jadi seeh hak ni. Jadi mak usaha, akhirnya alhamdulillah dapat sesat. Tapi maletih lah sikit, turun naik jabat tanah dan sebagainya. Nak cari saksi, kalau ada kata tanah ni diserahkan kepada orang lain dah, cari saksi pula tak sekurang-kurangnya untuk menguatkan. Dulu-dulu surah mulut belakang, tak ada tulis. Jadi benda ni kena ambil berat, kerana Allah Ta'ala sebut selepas Allah Ta'ala cerita mengenai ayat harta pusaka ni, Allah Ta'ala sebut tilka hududullah, ini adalah batasan Allah Ta'ala. Bahaya kalau bab batasan kita dah sempadan negara tak. Salah lakah, salah buat boleh kena hukum dan dia boleh baloh 2 negara. Tak salah buat lebih kurang. Hak ni batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jemaah sekalian, kita tak boleh buat lebih kurang. Bab harta pusaka ni kena selesai molek. Gitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nak bagi sama rata boleh tak? Boleh, tapi kena tahu bagian masing-masing dulu. Hak tak boleh ni mana? Pakai tak boleh ikut faraid. Tak, kadang mana kata saya ikut kata faraid, kita ikut keperluan kita masing-masing Tak, contohnya adikmu tu susah kali. Banyak sikit ke dia. Abang senang dah, tak payah langsung. Kak Long mu jaga kita masa kecil, banyak sikit sedia. Tak boleh gitu. Itu ikut faraid kita pula, ikut suka kita bagi. Tak boleh. Kita kena ikut faraid hak asal Allah Taala tetap. Lepas tu semua tahu dah bahagian masing-masing. Alhamdulillah tahu dah bahagian masing-masing ni. Lepas tu mana kita dah kita bagi comel sikit, tak apa. Tak apa lah. Bakat dengan persetujuan masing-masing. Bahkan boleh setengah bagi ikut faraid hak asal, setengah bagi sama rata. Boleh juga. Asalkan semua tahu hak masing-masing dulu. Seorang saja tak setuju, bakal tak boleh belaka. Tak boleh nak kata lah hak bosu ni memang perangai pelik. Tak. Perangai pelik dia sebelum ni tu hal lain. Tapi dalam harta kalau dia kata tak setuju, dia nak bahagian dia kena bagi ikut pusaka, maka kena beri hak dia. Kena beri hak dia. Setiap orang kena tahu hak masing-masing terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab banyak gak berlaku. Awal-awal tu sebut dah bagi sama rata je lah. Tak. Rupanya dia berani sebut bagi sama rata tu sebab dia tak tahu dia boleh banyak. Tak. Orang lepas tu bagi sama rata dah. Nila-nila, mahal punya tanah biar jalan. Tak jadi pula. Allah, macam-macam hal. Jadi moleknya sebelum berani sebut, tahu dulu hak masing-masing. Jadi kalau nak serah dekat waktu, serahkan, tak ada masalah. Baik. Sikitlah nak menunjukkan bahawa, nak cerita mengenai bahawa banyaknya ada dalam ayat Al-Quran ni ibadah-ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tunjukkan kepada kita cara dia. Kebanyakan majoriti ni. Ibadah-ibadah yang Nabi tunjukkan jalannya. Dan bagaimana caranya engkau menjadi seorang hamba. Tadi secara zahir lah kita faham.
ibadah-ibadah mentaati Allah Subhanahu wa taala, hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala. Ni dan jadi Nabi pula kemudiannya ajar kita cara nak jadi hamba. Guana kok sebenar-benar hamba kita boleh kenal melalui jalan tauhid, jalan fiqhnya, jalan tasawufnya. Di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kerana jemaah sekalian, nak dapat title hamba ni payah. Title hamba yang Allah Ta'ala akui kita ni hamba dia. Pada asal memang kita hamba belaka. Bukan kita Tuhan, kita hamba dah belaka ni. Tapi kita nak dapat Allah Ta'ala sebut memang hari ni mu ni sebenar-benar hamba. Oh, itu payah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat pasal Mi'raj, Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memperjalankan hamba-Nya. Walaupun dituliskan dengan pangkat hamba, sebenarnya itulah setinggi-tinggi pangkat. Maksudnya Allah Ta'ala memperakui dah bahawa Nabi SAW tu hamba dia. Maknanya kita ni kalau Allah Ta'ala dok akui kita hamba, seolah-olah kita ada berasa Tuhan kepada kita, duk berlawang dengan Tuhan. Ada sombong, ada takabur dan sebagainya. Wa iyadzubillahi min zalik. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkorban hidupnya demi meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Nabi ni sejak kena sebarkan agama, sebarkan risalah, tak ada lah kerja lain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk sebar sama-sama nak menyelamatkan umat, nak suruh ramai-ramai masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum jadi Nabi tu pun tunjuk contoh baik sok modah Nabi ni. Tak, Nabi ni orang yang tak ada kurang, tak ada kecacatan daripada lahir dia lagi. Bukan kata sejak apa ni, sejak dapat wahyu tu baru tu. Tak. Tak. Bukan kata setengah ulama Nabi dibangkitkan jadi Nabi tu terlahir tu lah dibangkitkan. Tinggal lagi diturunkan wahyu kepadanya pada umur berapa? 40 lebih. Tak. Jadi Nabi tu dibangkitkan Nabi tu sejak lahir lagi. Ni bahasan lah dekat kalangan ulama. Menunjukkan apa? Mulia Nabi tu sejak daripada kecil lagi. Dah tak mulia buat apa? Tak pelik buat apa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak ajaib guna kau. Tak, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ketika mana Halimatus Sa'diyah, ibu Nabi ada berapa orang? Ada 3 orang. Ibu kandung Aminah. Ibu susuang ada 2. Tak. Ibu susuang ada 2. Yang pertama Suwaibah Al-Islamiyah. Suwaibah Al-Islamiyah ni, Allahumma salli ala Muhammad, dia ni adalah bekas hamba kepada Abu Lahab. Yang mana Allahumma salli ala Muhammad, ketika mana Nabi lahir, gembiranya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi ni, dia membebaskan Suwaibah. Suwaibah mai Kabar. Suwaibah mai Kabar. Lahir dah Nabi Muhammad. Dia membebaskan Suwaibah kerana gembiranya dia. Jadi Suwaibah ni lah yang menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tu. Masa kecil Nabi. Sebab masa tu adat masa tu orang keluarga bangsawan. Nabi ni keluarga bangsawan, Bani Quraisy kan? Kaum Quraisy kan? Bangga Quraisy ni bangsawan. Macam kita kok kalau dulu-dulu zaman Melayu kita ni, bagaimana? Geng Teku ke? Tak, dulu-dululah cerita dulu-dulu. Contohnya. Jadi bangsawan masa tu adat mereka ialah menyerahkan anak-anak kecil untuk disusukan oleh orang-orang yang duduk kampung, supaya anak ia jadi kuat kena duduk kampung, kena bahasa Arab hak asal kena duduk kampung, dan sebagainya lah, kelebihan-kelebihan yang lain. Bila Halimah mari dalam rombongan daripada kampung Halimah ni, Bani Sa'ad ni, Halimah tu Sa'diyah orang hak lambat akan disapa kerana haiwan tunggangan dia uzur, bahkan sakit, nak boleh sapa ke bumi Mekah ni. Bila sapa-sapa anak orang hak kemah-kemah ni, dia ni Allahumma salli ala Muhammad, ambil dia orang lelaki dah, anak susuang. Tinggallah Nabi Muhammad. Masa tu Nabi Muhammad anak yatim, duduk resah dah, duduk ragu-ragu dah. Allah nak ambil hidup anak yatim ni siapa nak ngupah lagi? Ayah tak ada. Tak. Mikir dah banyak keraguannya. Tapi katanya belam-belam hari dah bincang dia dengan suami dia, belam-belam hari dah ni tu kan nak balik tangan kosong. Maka ambillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menjadi satu permulaan kebaikannya. Ketika mari lambat sekali,
ketika balik dialah antara awal siapa. Jadi orang pakat pelik. Dok mana? Tadi mari lambat siapa? Kerana haiwan tunggangan itu seolah-olah menjadi sihat, menjadi kuat, menjadi laju. Dengan apa? Dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila balik kampung dia, ternakan haiwan yang mereka bela, yang mereka ambil susu daripada haiwan-haiwan ni, asal-asal tak apa cukup susu. Dan Nabi Muhammad ada cukup, bukan berlebih-lebihan. Maka Halimatus Sa'diyah ni banyak dah nampak perkara pelik, perkara molek daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita-cerita menunjukkan Nabi ni dipilih tu sejak awal lagi. Bukan kata bila jadi Nabi tu, bila dapat wahyu tu barulah terpilih. Tak. Kemudiannya Halimatus Sa'diyah menyerahkan kepada Aminah semula ketika umur Nabi masuk 5 tahun. Tak. Kerana masa 4 tahun tu, masa 3 tahun tu, masa dia jaga tu, pernah malaikat Jibril mari baringkan Nabi dan belah nada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membersihkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ni kagum dah, tapi lebih kepada bimbang dan debu. Dia dah tak kenal siapa dia orang lelaki ni. Mari-mari belah dada Muhammad ni dengan cara belah yang orang tak aja buat. Lepas tu lepas belah molek-molek ada sihat boleh bangun semula. Kan pelik. Kata bimbang ni bukan cerita biasa-biasa ni. Akhirnya dia pun dalam keadaan maknanya bimbang tu hantar Nabi Muhammad kepada Siti Aminah, mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah cerita-cerita nak ayat kenabian Nabi sejak daripada kecil lagi. Bila dapat saja risalah, maka Nabi berkorban hidupnya untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Berkorban zahir dan batin, jiwa dan raga. Berapa banyak kali Nabi tinggal ahli keluarga, Nabi tinggal anak tersayang, isteri-isteri tersayang, kerana benda? Kerana duk keluar duk medan jihad. Duk nak pergi perang fi sabilillah. Sama ada perang ataupun duk perang. Duduk di perbatasan tu. Sama ada jadi perang atau duduk perang, Nabi duduk sekali. Berada Nabi dengan para sahabat, tinggal keluarga, tinggal kampung. Betapa sedih Nabi akhirnya terpaksa pindah daripada Mekah kepada Madinah. Perjuangan. Learning kalau kita kena hijrah mana pekerja ada rasa sedih mana dah. Moga telefon ada. Mikir-mikir ada piti lebih boleh naik bas balik. Dulu kok mana kalau tinggal kampung ni dalam pala ni tak tahu balik Kedah. Tak lakah negeri je pun Mekah Madinah. Macam-macam dulu-dulu lah, zaman tak ada kenderaan mana. Kalau orang jenis hijrah pergi ke Johor, kalau tanya nak balik bila, tak tahu lah. Tak tahu lagi nak balik bila, kalau pergi kerja. Dalam kepala tu nak balik tapi tak tahu. Gitulah Nabi SAW susah hati tapi terpaksa tinggal Mekah menuju kepada Madinah kerana arahan Allah Subhanahu wa taala. Adakah Nabi ni pergi Madinah kerana takut? Tak, Nabi tak nakut. Bukti Nabi tak nakut kerana Nabi ni hantar sahabat-sahabat lain dulu. Nabi hijrah ngelah kali. Tu bukti bukan seorang penakut. Kalau Nabi sendiri takut dengan ancaman tu, Nabi awal dulu lagi. Tapi kerana benda, kerana Allah Ta'ala yang suruh hijrah untuk buka agama di bumi Madinah. Sebab tu ada di kalangan ulama mereka melarang kita menyebutkan Nabi berhijrah melarikan diri. Hijrah tu betul, melarikan diri. Melarikan diri ni ayat untuk orang dia. Orang nakut tak? Kalau kita jumpa polis, apa kat nu? Polis di depan. Tunjuk benda, ada salah pada kita. Nabi tak ada salah, maksum. Tak, Nabi tak ada salah, maksum. Tak ada ketakutan pada Nabi, melainkan hanya kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada setengah ulama bila Nabi masuk dalam gua dengan Sayyidina Abu Bakar tu kan, cerita suhu, akhirnya Sayyidina Abu Bakar kena patuk diular dan sebagainya. Akhirnya ulama melarang kita menyebutkan masuk ke gua untuk bersembunyi. Ada kalangan ulama. Kerana sembunyi tu pun sifat orang dia, sifat orang hak penakut, pengecut. Tapi Nabi masuk dalam gua tu benda kita sebut sebagai memang strategi Nabi. Apa bukti strategi dan kebijak Nabi? Bila Nabi masuk dalam gua, orang hak nyari ni dia pun lepas lagi. Dia cari, tak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga keluar kota dah. Maknanya siapa ke habis perbatasan Mekah contohnya. Tak jumpa juga jejak Nabi Muhammad. Akhirnya dia kata, dah usah betul-betul cari lah. Balik kampung mula. Bila gitu barulah Nabi keluar. Cuba kalau Nabi SAW memang pergi je
Maka orang akan nampak jejak, orang akan boleh kejar pasal sampai ke dapat ni. Tapi tak, Nabi duduk di gua itu lebih kepada strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama-ulama yang jenis mereka ni nak supaya tak ada nampak kekurangan pada Nabi. Sebab bila kita sebut sembunyi, nampak ada kurang. Bila kita sebut melarikan diri, nampak ada kurang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi itu sempurna. Allah Taala yang membersihkan Nabi daripada segala kekurangan. Sebab tu kalau cakap bab Nabi, jangan kita lebih kurang. Jangan kita lebih kurang. Dan termasuk salah kalau kita sebut Nabi ni seperti kita lah juga, kurang tepat. Kerana kata dah nak ayat Al-Quran sebut kan, dah ingat dah, Allahumma salli ala Muhammad. Basyarum mithlukum, Nabi sebut aku ini adalah manusia seperti kamu. Tak, basyarum mithlukum. Memang dah, tapi tak boleh baca situ ayat tu, dia baca lepas tu. Selepas tu apa dia? Yuha ilai, diwahyukan ke atasku, kepadaku. Bila manusia diwahyukan kepada dia, tak samalah macam kita. Tak sama lah. Manusia mana? Manusia yang bukan manusia biasa macam kita. Manusia yang luar biasa, yang istimewa. Bahkan ulama mensyarahkan ayat ni, Nabi sebut gitu tu kerana Nabi nak khabar aku ni masih lagi dalam golongan manusia, bukan malaikat. Nak bezakan daripada golongan. Maknanya Nabi ni golongan manusia, bukan golongan malaikat. Sekadar tu saja, bukan nak kata manusia biasa macam kita. Sebab apa tak biasa? Sebab ujung ayat ada yuha ilai, diwahyukan ke atasku. Tak. Kita ni biasa, kita ni manusia ramai. Ada seorang tu tiba-tiba dia ni latihan kerja dia tu pada surat kuning. Faham pada surat kuning? Bukan pada surat tu di warna kuning. Kita kata, kawan kita ni bukan orang biasa macam kita dah. Kita daripada ayat kita. Tak, hak tu pun kita kata bukan orang biasa dah. Apatah lagi kalau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut ni sebab kadang-kadang ada orang salah cakap. Diguna dalil ayat tu Nabi ni manusia biasa seperti kita. Jangan. Manusia seperti kita betul dari segi bangsanya, jenisnya. Biasa, dok biasa, luar biasa Nabi. Istimewa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menanggung kesusahan dan kesakitan. Susah tak Nabi? Susah lah. Antara susah yang kita fikir kalau kena kita pakai dok dah, iaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat dipulau oleh penduduk Mekah. Kan cerita dia panjang kan. Di pulau selama lama lah kena pulau tu. Tak ada makanan, tak ada minuman, hingga riwayat sebut sahabat-sahabat terpaksa makan pucuk-pucuk kayu. Kena pula tu. Daripada penduduk sekitar, daripada orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Dan susah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sentiasa. Lapar Nabi tu sentiasa. Kerana benda? Kerana duk fikir hak umat. Ada rezeki mesti duk mikir orang lain makan kedok ni. Buktinya Allahumma salli ala Muhammad. Satu ketika Sayyidina Abu Hurairah, siapa dia Sayyidina Abu Hurairah? Antara seorang perawi hadis banyak. Sebab tu kalau kita baca hadis, kebanyakannya Abu Hurairah duduk depan tau. An Abi Hurairah, sikit-sikit Abu Hurairah. Sebab dia banyak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi tepi masjid, Abu Hurairah ni banyak duduk dalam masjid. Nabi cakap ni mesti dengar. Dia antara banyak riwayatkan hadis. Kerana dia mewakafkan diri dia nak duduk dengan Nabi. Sebab dia masuk Islam ni keliang sikit pada sahabat lain. Dia masuk Islam ni selepas pada Mekah buka semula dah. Nabi kembali ke Mekah, buka kota Mekah. Maka dia berasa dia tinggal dengan sahabat-sahabat lain yang berjuang awal dengan Nabi. Dia mewakafkan diri dia untuk duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedahnya dapat dengar hadis. Akhirnya riwayat kepada kita. Satu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anh, dia duduk gelepar atas latar masjid. Guling-guling gelepar macam orang tengah mental, orang tengah tak sihat. Dak orang tengah mental lah. Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya orang pegang, rupa-rupanya dia gelepar sangat tu kerana benda? Kerana lapar yang teramat sangat. Kerana apa? Kerana lapar yang teramat sangat. Kemudian para ulama menyebutkan kalau Abu Hurairah lapar, pasti Nabi lapar sangat lagi. Kerana benda? Kerana Nabi kalau ada makanan rumah dia, mesti akan ajak orang dalam masjid makan sekali. Jadi kalau orang masjid lapar, Nabi lebih lagi lapar. Cuma Nabi ni menghadapi musibah ni bukan macam kita. Nabi SAW menghadapi masyaqqah hidup,
musibah hidup ni bukan macam kita, masalah hidup. Kita kadang-kadang tak ada masalah tu dalam hidup kita nak banding tak boleh lah. Maknanya cerita-cerita Nabi ni untuk meninggikan kepujian kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, puji kita, kagum kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak banding tu kadang-kadang tak boleh nak banding, sebab masalah yang Nabi ada tu tak ada dalam masalah hidup kita. Contoh, satu ketika Nabi keluar balik ke rumah, Nabi tanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah ada makanan pada pagi ini? Nabi tanya, adakah ada makanan pada pagi ini? Tu saya cerita tadi, Nabi ni dia ni menghadapi musibah tidak seperti kita. Bila mana isteri Nabi sebut tiada makanan, dan ada banyak riwayat. Ada satu riwayat satu ketika isteri Nabi sebut ada khal sahaja. Khal ni cuka. Bukan cuka macam kita tu, cuka makan cuka makan. Cuka makan contohnya apa ni, cuka epar ke cuka kema, barang hak boleh buat lauk. Tak. Bila sebut gitu, ada cuka tu je rumah, Nabi pun sebut ni'mal idam al khal, sebaik-baik lauk cuka lah. Gitu. Nabi puji lalu. Maknanya Nabi ni walaupun benda tu sikit tapi ada, Nabi syukur lalu. Nabi ajar dengan syukur. Itu satu. Satu ketika yang lain, isteri Nabi sebut tak ada makanan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab mudah aja, jika begitu, yakni jika tak ada makanan seperti mana kamu sebut tu, maka aku berpuasa. Mudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa Nabi tu nak cuka masyaqqah jadi ibadah, musibah nak jadi ibadah. Saya sebut tadi kita nak banding tu sebab masalah tu tak ada dalam hidup kita. Cuba kita tengok soalan ni. Nabi tanya benda kepada isteri Nabi, ada makanan dok rumah pagi ni? Dok. Kita kalau kita balik pagi-pagi subuh main surah, balik rumah, kita tanya mana soalan ke rumah kita. Kebanyakan hari lah, majoriti hari, mungkin sekali-sekali tu ada. Semua-semua kita tanya ke mana? Kita tanya ada makanan ataupun makan benda kat pagi ni. Beza soalan tu, beza tak? Maknanya Nabi tanya ni ada ataupun tidak. Maknanya kebanyakan kali yang tak ada makanan tu banyak juga. Kita tanya jenis makanan, makan benda kat, maknanya makanan tu banyak rumah. Cuma mu nak masak benda hari ni mi goreng ke, bihun goreng ke, nasi goreng ke, maknanya ada bekalan rumah kita. Nak sebut ni. Tapi Nabi SAW biasa rumah Nabi tak ada bekalan walaupun tepung untuk buat roti. Dan ada riwayat sebut tidak pernah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kenyang dengan makan roti selama 3 hari betul-betul. Maknanya benda dalam 3 hari habis bekalan. Tu pun tepung untuk roti tu. Lepas tu kalau kita jumpa dengan hadis Nabi sungguh makan kambing, kita jangan buat hujah atas diri kita. Tak? Minat muka kambing. Nabi minatkan kambing. Maknanya sekadar cakap tu boleh lah untuk cerita pasal Nabi. Cuba kita tak tengok riwayat Nabi boleh makan peha kambing, kaki kambing tu berapa kali dalam hidup Nabi SAW. Kebanyakannya tak ada makanan, puasa semua. Kita ni kambing cuma buat cerita je lah Nabi suka kambing. Tak sama sebenarnya hal keadaan Nabi SAW. Susahnya Nabi kerana sayang kepada umat, sayang kepada sahabat-sahabat, sayang kepada umat, sayang kepada kita sendiri, yang walaupun Nabi nak jumpa dengan kita, Nabi sebut dah tentang hal keadaan kita ni umat akhir zaman. Nabi sebut rindu kepada kita umat akhir zaman ni, dan menanggung kesakitan, sakit dia macam-macam, sakit lapar, sakit jauh kena musafir, sakit tak cukup makan, sakit dalam medan perang bila dilempar hingga tercabut berdarah gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagainya, jenis-jenis kisah. Bahkan Nabi pernah sebut bahawa sakitnya Nabi ni 2 kali ganda daripada umat dia, daripada orang biasa. Maksudnya kalau kita demam tu berasa berat kan dah, Nabi lebih berat lagi. Kerana ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada para anbiya. Kasih Allah Subhanahu Wa Taala kan, maka Allah Taala uji dengan hak berat-berat kerana Allah Taala sayang. Kerana nama pun kekasih. Serta Nabi itu diusir daripada negaranya. Tadilah hijrah daripada Mekah kepada Madinah demi menyampaikan ajaran agama kepada kita lah. Hingga kan dengan apa ni, hikmah hijrah tu akhirnya dapat bina negara Islam di Madinah, dapat tegakkan hukum hakam piagam Madinah,
hukum akan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya negara Islam berkembang, Madinah, ajaran Islam berkembang, Nabi atau sahabat tu sini. Akhirnya sampailah cahaya hidayah agama itu kepada bumi kita ni, bumi Nusantara. Ada. Kalau kita ni, sejarah kita ni kalau ikutkan, mari ikut mana? Mari ikut ulama-ulama daripada sebelah negeri Yaman. Ada. Mari ke tempat kita ni, salah satunya lah yang berdakwah bawa agama Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bumi Cina ia beruntung, bumi Cina. Sebab bumi Cina ni ada bukti sahabat siapa di bumi Cina. Cina ni Cina tanah besar. Sebab tu sebenarnya Cina ramai Islam tanah besar tu, cuma minoriti bagi pihak dia, bilangan dia tu lebih padat ramai daripada umat Islam Malaysia lagi. Sebab negara Cina tu sendiri rakyat ramai terlajak. Minoriti lah orang Islam ni, tapi minoriti dia pun bilangan umat Islam di Malaysia ni sama lagi, bahkan lebih banyak lagi. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bahkan kalau kita tengok sejarah, seingat saya agama Islam ni siapa ke Cina dulu banding siapa kat kita ni. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Ni duk bimbang dak saya dua ni, kata mari pulak dah ni. C19 ni. Dah. Agak-agaknya tutuplah sekejap pelancongan. Kita tahu pelancongan tu penting untuk ekonomi negara dan sebagainya. Tapi takkanlah siapa nak jadi pulak kali lagi dak. Tutup gitu gini. Bab surah ni satulah. Kalau orang duduk dalam bidang pendidikan memang rasa perik nak kena ngajar semula tu. Sengaja online ni seronok cikgu pun rehat sikit rumah saya pun dak. Giliran ngajar pun sikit seorang je. Memang kita dulu masa PKP kena dipesan setiap hari guru kafar ngajar satu subjek saja. Jangan beratkan budak-budak. Tak, sebab dia pagi dia dah online pula. Tak. Beres ringan, tapi bila bersemuka pula Allah kata. Kalau ginilah kesan dia baiklah ayah kata. Dah cuti-cuti PKP lah lagi boleh. Sebab budak sangat tinggal. Budak sangat tinggal jauh dak mana. Dah ni periksa. Soalan periksa wajib soalan dalam Jawi dan wajib jawab dalam Jawi. Budak nak jawab agama dah tahu. Kita ni buat mudah soalan periksa ni. Pilihan jawapan tu memang masa tu betul lalu nampak. Dua ni salah sangat. Tak, contoh saya buat, apakah nama ayah Nabi? Tak. Satu Alif Abdullah. B tu saya tak nama saya Abdul Mana. Tak. Takkanlah maknanya. Hak ketiga tu pun kita buat jalan saudah. Tapi kalau salah ke apa? Bak roti baca je. Hak tu masalah dia. Kita nak tolong dah. Tapi kalau cuti pula wal iyazabillah lah. Nanya. Siang anak. Baik. Baginda ialah insan yang engkau akan ditanya tentangnya di kuburmu kelak. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga yang engkau akan meminta pertolongannya pada hari kiamat nanti. Dalam kubur kayak gini kita akan ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan bocor lama dah dah. Man rabbuka wa man nabiyyuka, bocor dah. Tapi adakah semua orang boleh jawab walaupun tahu jawapan atas dunia? Dah. Yang boleh jawabnya orang yang betul-betul ikut orang yang betul-betul jalan hidup dia itu ikut jawapan hak dia tahu tu. Mu tahu Tuhan mu Allah, mu ikut ke tak? Kalau mu ikut, insya-Allah kita boleh jawab Allahu Rabbi. Kita ikut tak jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah-sunnahnya sekali dan sebagainya. Kalau kita ikut, kita boleh jawablah Muhammadun Nabiyyi. Dan macam-macam lagi jawapan-jawapan kepada soalan bocor dan bedah. Cuma nak jawab itu berdasarkan keadaan hidup kita di muka dunia. Beramal ataupun tidak dengan jawapan kepada soalan tu. Maka kita akan ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kubur. Bahkan kalau kita ni jenis orang yang sokmo sebut nama Nabi dalam kubur tu dapat bantu wang dah. Sebut nama bagaimana? Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak dah, ada beberapa lah amalan-amalan, perkara-perkara ibadat yang boleh kita ni dapat syafaat daripada perkara tu. Ibadat, lepas tu golongan orang. Ibadat satu, golongan orang. Ibadat contohnya orang amalan bacaan Al-Quran yang banyak lah. Maka Al-Quran akan mari defend kita, pertahan kita. Bahawa kita ni orang yang bersengkang mata baca dia, maka Al-Quran pertahan kita dalam kubur. Itu satu.
Yang keduanya yang beri syafaat ialah pada hari kiamat ialah kita menjawab azan berserta doa sekali. Dapat syafaat. Ada hadis dia lah. Maka kita usahakan untuk jawab azan, kemudian baca doanya sekali. Allahumma rabbaha itulah. Dan lagi kalau kata golongan, iaitu sahabat-sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, yang akan cari sahabat-sahabat dia minta doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga siapa dia lagi? Orang-orang yang hafal Al-Quran, dia boleh menyelamatkan ahli keluarga dia. Yang paling besarnya siapa dia? Yang paling besarnya Nabi lah sallallahu alaihi wasallam, syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar duduk tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kunci syurga tu pada tangan Nabi. Dengan maksud apa? Nabi jom ketuk pintu syurga awal sekali. Ada riwayat sebut kan? Allahumma salli ala Muhammad, ketika Nabi berada di depan pintu syurga, Nabi ketuk pintu syurga, malaikat jawab, siapa tu? Malaikat juga jaga pintu syurga lah, siapa dia tu ketuk pintu ni? Nabi pun memperkenalkan diri dan malaikat menjawab, kepadamu lah aku diperintahkan untuk tidak buka pintu melainkan kepadamu. Aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu syurga ini melainkan kepadamu. Maknanya Nabi Muhammad SAW pegang kunci syurga. Baik. Jadi nak ke jalan syurga ni kena merapati jalan Nabi SAW. Kita nak berjihad macam orang lain, dok ogok kita ni. Jadi tinggal hak mana peluang, banyakkan ikut sunnah, banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Kita nak jihad dengan betul-betul makna jihad macam orang Palestin, tak ada kat Malaysia ni. Tak, jihad lain adalah tak, jihad pada jalan ilmu, jihad seperti mana orang sebut jihad ekonomi dan sebagainya, itu dengan makna yang luas. Cuma jihad yang betul seperti mana jihad Nabi dulu pertahan agama secara perang macam bumi Palestin, tak ada kat kita. Jadi jalan mana kita nak pergi? Ikut kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga yang engkau akan meminta pertolongannya pada hari kiamat nanti. Bukan kita saja minta pertolongan, sekalian umat mengharapkan pertolongan Nabi. Kita kalau orang yang baca kitab Kashful Ghaibiyat, antara peristiwa hari kiamat ialah umat-umat ni cari Nabi masing-masing, minta supaya dipercepatkan perhitungan ni. Lama dah nunggu ni, dak pada masa ni seksa duk menunggu untuk dipercepat perhitungan. Maka Nabi kata, setiap Nabi akan sebut nafsi, hari ni aku sibuk dengan diri aku, dia sibuk dengan diri aku. Mungkin carilah orang lain pula. Jumpa Nabi ni hinggalah jumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa itulah lepas itulah dimulakan perhitungan setiap umat dan dimulai dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beruntung kita. Orang lain tunggu lama-lama dah. Kita hak kediang ni boleh buat kira dulu. Hak tu pun untung sangat besar dah. Alhamdulillah. Tak buat kira lagi, tapi boleh mula buat kira tu pun satu keuntungan besar dah. Orang lain tunggu lama dah. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Isa alaihissalam. Kita mitah kerana benda, kerana syafaat. Mitah syafaat ni senang kalau faham bahasa kita ni, benda kabel. Kalau nak dapat kabel Nabi akhirat esok, jangan salah guna kabel atas muka dunia. Jangan salah. Syafaat atas muka dunia banyak kabel ni. Jangan salah guna, buat lebih kurang. Guna kabel untuk dapat benda hak bukan hak kita. Wa iyazabillah, bimbang-bimbang kita tak boleh guna kabel Nabi Muhammad daripada mahsyar. Ini kena beringatlah. Kerana Nabi tak akan tolong orang yang menzalimi orang lain atas muka dunia. Nabi berbangga dengan umat dia ramai dekat telaga Haud nak minum kan. Nabi kenal mana? Nabi kenal dengan cahaya daripada air semayang. Cahaya lebihan air semayang ni pada kaki, pada kepala, pada tangan. Nabi berbangga lah, ni umat ni aku dah kenal. Tapi malaikat mari khabar, wahai Rasulullah, ya dia ni umatmu, tapi atas muka atas dunia dulu dia ni sekian. Ni mari bahas mula. Kita bimbang tu, takut kita salah seorang yang dibahas. Wal iyazbillahi min zalik. Kita akan mengharapkan pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat. Oleh itu dah kita tahu dah ni pada apa-apa yang telah kita sebutkan daripada kelebihan Nabi, daripada kita ni perlu bergantung kepada Nabi, berharap kepada Nabi.
maka hendaklah engkau beradab terhadap baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kena beradab, kena tunaikan tanggungjawab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka antara adab terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, bila engkau mendengar akan namanya sallallahu alaihi wasallam, maka berselawatlah ke atasnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah kita mula baca adab yang pertama. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم انفعنا بما علمتنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.